Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Dekat skrin nampak Cikgu. jelas kan? Nampak cikgu nampak. Okey. Okey, hari ni cikgu masuk satu topik baru iaitu Elements in Group 18, unsur di dalam grup 18. Macam hari tu kita dah belajar pasal macam mana nak tahu posisi-posisi grup dengan period kan. So, Yes. hari ni kita tengok setiap grup. Okey, hari ni grup 18. Okey, aku teruskan. Okey, position of group 18 elements. Macam group 18 kita tahu dia dekat belakang kanan sekali kan. Ya cikgu. Daripada helium sampai ke, kalau dekat dalam Radon. jadual awak tu radon kan. Yang organesse ni benda baru, jadi tak payah tahu sangat, tak ada apa pun. Kita tengok sampai radon je. Okey? Right on. Okey. Kita teruskan. Okey. Introduction. Cikgu ambil neon ni contoh lah. Okey. Neon ada berapa period? Berapa shell? Dua. Dua. Dia daripada period? Period. Du- Dua. Okay, period 2 kan. Okey. Yes. Kenapa dia dalam grup 18? Grup 18 sebab dia stabil. Skala luar sekali tu ada 80 proton. Apa 80%? Dia ada 8, Luar tu ada 10, 18. Ada 8 valence elektron, lepas tu tambah 10, dapat 18. Okey, betul. Ada 8 valence elektron. Okey. Dia dikira sebagai noble gas. Erti kata lain, grup 18 ni nama lain dia adalah noble gases. Gas lah. Gas adi. Ya, gas asli. Chemically unreactive. Maksud dia sini, chemically unreactive, dia tak akan dia tak akan campur dengan unsur lain. Dia tak akan jadi macam NeCl, dia tak jadi ni neon chloride ke neon carbonate, tak ada. Dia macam tu je, dia neon je untuk grup 18 Tak boleh ni. dicampurkan. Ya. Dia. Dia tak ada nak gabung dengan mana-mana atom lain ataupun elemen lain. Dia saja je dalam tu. Okey, lagi ada soalan tak? Okey. Valence shells fully filled with electron. Maknanya dia dekat dia punya shell ni dia penuh 8 kat situ. Dia tak ada kurang, tak ada lebih. Memang Stabil. ya, stabil. Stabil maknanya dia dah lengkap lah, tak kurang. Okay. Stable duplet or octet. Duplet dan octet ni nak cikgu akan terangkan. Stable duplet or octet electron arrangement. Okay. Okay, macam cikgu cakap tadi, macam bila dia tak gabung dengan apa-apa unsur lain ataupun atom lain, maknanya dia tak Dia tak derma. menerima benda ni. Ya, dia Dan tak berkongsi. dia tak derma, dia tak terima dan dia tidak berkongsi elektron. Sombong. Ya, di elektron sombong. Tu sebab ayat noble ni. Sombong. Oh, noble. Noble ni dalam bahasa orang putih ni macam orang yang tertinggi. Orang tertinggi kadang-kadang kan belagak sikit kan. So gas ni dia kira belagak. Dia nak dia je, dia tak ada share apa-apa pun. Okay. Monoatomic element. Dia hanya diri dia saja. Dia wujud sebagai diri dia saja. Maknanya dia tak gabung apa-apa. Dia macam tu je lah. Neon je lah dalam tu. Okay, takat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Cikgu, kalau gas, Hmm. dia akan letak dua Apa dia? Kalau gas selalunya. Ha. Dia akan macam O2, Tu sebab H2. grup 18 ni dia special sikit. Sebab dia dah dengkap, dia tak perlu nak buat Ne2 ke Xe2 ke, dia memang Ne tu je. Tak payah tulis 2 kat situ. Macam hydrogen gas lain semua dia kena buat. Macam yang ni tak payah. Itu special grup 18. Hmm? Lagi ada soalan tak? Okey, jawab tak soalan tadi? Ya, kena panas sebab. Okey, soalan tadi terjawab tadi siapa tanya tadi? Tak tanya.
Dah. Ya. Itu maksudnya monoatomic element tu. Dia tak wujud, dia memang gas tapi dia wujud diri dia saja. Dia tak gabungan. Maknanya macam hidrogen kita bubuh H2, oksigen kita bubuh ya. O2, Ne ni kita bubuh Ne je. Macam argon, Ar je. Tak payah nak bubuh dua. Okey. Faham. Okey, patutlah dia tulis hidrogen 2 ni. Dia bukan pula 18. Dia itu helium. Betul. Wah. Okay. Duplet dan octet. Cuba teka. Mana satu duplet? Teka-teka dulu. Duplet. Duplet. Dup tu macam Helium. Duplet. Dup macam duplicate. Okay. Dia macam Helium. So dia macam so Sana. duplet ni yang Ne Ne. argon. Duplet. Less duplet. Duplet dia satu apa panggil shell. Lepas tu yang octet dia lebih 2 3 kan. Macam tu lah. Ya ke? Ingat. Oct tu macam Oct 8. Yes. Octopus. Octopus ada 8 kaki. 8 kaki, 8 tangan lah octopus kan. Sotong. So octet 8. Duplet, octet. Octet maknanya ada 8 field elektron. 8. Oh. Okay. Duplet Ada 2. 8. Okay. Duplet elements that can be stable with 2 electrons in their shell. Okay. Octet pula atoms or molecule that tends to achieve stability 8 valence electron in their outermost shell. Okay, macam duplet ni kenapa cikgu tak sebut in the outermost shell? Sebab yelah dia Satu pun je. ada satu je. Macam octet ni mungkin ada 2 atau lebih shell, so itu disebut outermost shell. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okey. Ada cikgu. Okay. Okay. Ni soalan. Does magnesium achieve duplet electron arrangement? No. No. Oh, ada 2. Sebab dia ada 8. Sebab luas sekali dia ada 2 je. 2 je. Tak stabil lah. Oh, Macam mana? Tak apa, jawab je, tak ada apa. Ni- Yes. 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 Yes, yakin? Yakin. Yes. Yakin Yakin ke? ada. Alah, macam ni. Betul lah, duplet dia ada 2 kat luar je. Ya. Walaupun dia ada 2, dia tak stabil lagi sebenarnya. Dia perlukan 6 lagi untuk stabil, iaitu untuk Stabil cap. dia. Dia menaik atau membuang. Untuk Sorry. So bukan duplet lah kan? bukan. Dia kena Kan? capai octet. Dia octet. Faham. Macam helium pula, dia adalah duplet. Sebab 2 saja. Okey. Seterusnya, can hydrogen H achieve duplet electron arrangement? No? No. Sebab dia ada 1 je. Hydrogen dia just. So no. Dia No. dalam soalan ni dia macam cakap hidrogen ni dia kalau apa-apa dia boleh capai duplet itu je. Walaupun dia ada 1 je. Dia No. tak boleh dicapai lah. No. No. Tapi Tak boleh kalau macam- ikutkan dia punya H2. charge H positif 1. So dia buang, dia menerima. Jadi no lah. Oh, okey. Tapi kalau dia nak wujud di dalam keadaan sekarang, dia wujud sebagai H2 kan? Agak-agak dia dapat tak duplet tu? Dapat. Dapat. Dapat sebab dia ada 2. Pada ada 2. So hidrogen ni dia boleh capai tak duplet? Boleh. Yes. Macam ni lah rupa dia. Macam ni lah rupa hidrogen gas tu. Yang H2 dia capai. Oh, Macam ni pun boleh buat dia duplet. nak stabilkan macam macam ni Ya.
Macam ni dicapai duplet tu. Kestabilan. Ya, kestabilan. Okey, dapat tak takat ni? Dapat. Dapat cikgu. Okey. Okey. Okey, going down group 18. Maksud going down tu maknanya kita tengok daripada atas ke bawah. Okey, tengok the size of atomic radius increase. The melting point and boiling point increase and the density increase. Okey, tak apa, kita tengok satu-satu. Contohnya the size of atomic radius increase. Dia jadi bertambah. Okey. Daripada sini, daripada helium sampai ke radon. Nampak tak perbezaan dia? Nampak? Dia jari dia makin besar. Dia punya Bilangan shell Dia dia jari makin atom tu banyak. besar dengan elektron menambah. Ya. Shell tu Dia pun makin banyak. Ya. Disebabkan share banyak, dia jadi besar kan? besar-besar. Ya. Besar-besar. Tapi tengok sampai xenon dengan radon dah lain susunan dia. Itu Krypton. Krypton tu kan ada beza. Krypton. Dia 28668. Tu nanti cikgu Kenapa ajar. cikgu? Cikgu tak jawab lagi. Ha? Nanti kita akan belajar kan? Ada, nanti akan belajar sebab yang ni dia nak bagi tahu apa benda tu dulu, belum lagi macam mana cara nak buat. Oh, okey. Dia belum lagi. Sebab panjang sangat. Let tu ha. Okey. Okay, attraction force. Forces that exist between atoms. Walaupun dia orang tak bergabung dengan apa-apa, tapi dia orang akan macam tertarik. Tertarik dengan gabung berbeza. Tertarik tu maknanya dia dekat-dekat saja. Itu maksud attraction force. Ni, dia tertarik antara satu sama lain. Tu beza dengan gabung. Tengok ni. Maknanya bila dekat-dekat ni, dia tertarik antara satu sama lain. Ni yang kotak hijau ni adalah dalam satu bekas. Okey. Attraction Tapi tak force. Tapi dia tak gabung. Dia hanya tertarik saja. Okey. Kenapa cikgu cakap dia punya boiling point increase? Okey, kita tengok boiling point lah. Okey. Kita ambil contoh neon. Okey, dua-dua ni gas neon. Maksud boiling point adalah tenaga tenaga yang diperlukan untuk memisahkan dua atom tersebut. Yang ini attraction force tadi. Oh, Okey, yang dia pegang tangan ni kan. Okey. dia nak pisahkan dia. Nak pisahkan dia. Perlukan tenaga yang banyak. Pisahkan interaction dia. Ya. Okey. E ni energy. Tenaga yang diperlukan untuk memisahkan dua atom tersebut, iaitu di attraction force ni. Okey. Dia semakin jauh semakin dulu dia punya tarikan nukleus. Okey, ini untuk neon. Lepas tu krypton pula. Krypton kita kalau kita tengok tadi neon kan. Sekarang kita tengok krypton. Okey, krypton dia punya saiz lagi besar kan? Yep. Jadi bila saiz tu lagi besar, kita anggarkan let's say yang neon ni macam budak dalam 6 tahun, dua-dua budak 6 tahun. Bila dia orang pegang tangan, kita senang tak nak putuskan ni. Dia bila dia pegang tangan. Putuskan hubungan. Senang kan? Potong. Okey, bayangkan dia orang dah besar dalam 17 tahun. Lepas tu kamu nak putuskan ikatan dekat sini. Lagi susah kena kan? Tenaga yang banyak. energi. Ya. Lagi banyak tenaga yang digunakan untuk pisahkan dia orang kan? Yes. Ya. Macam itulah hubung kait dengan attraction force dengan boiling point. Lagi besar, semakin ke bawah kita menuju group 18, semakin susah, semakin banyak tenaga diperlukan untuk memisahkan dia orang. Okay. Jelas tak takat ni? Jelas. Clear. Okey. Ni macam jadual lah untuk group 18 tu.
sini awak tengok. Ni tak perlu hafal sangat pun, cuma kena tahulah mana satu lagi tinggi, mana satu lagi rendah. Tengok, walaupun cakap tenaga yang dia perlukan adalah lebih tinggi, dia orang tenaga yang dia orang nak pun masih negatif. Maknanya sejuk. Sejuk. Lepas tu density ni macam ruang yang dia ambil lah. Ruang dia ambil. Tengok, lagi besar lagi banyak ruang dia ambil kan. So lagi semakin kita turun ke bawah group 18, semakin tinggi density dia, semakin banyak ruang yang dia ambil. Okay. Uses and applications. Helium dalam gas udara panas. Itu. Betul? Minum kaji cuaca. Betul, helium dia dalam balon yang panas yang orang naik satu macam dalam satu bekeh tu, lepas tu terbang ke atas tu kan. Betul lah, itu juga. Lepas tu ada dalam balon juga. Kita isap sama putih. Helium ni dia senang naik sebab dia gas yang sangat ringan. Gas yang ringan. Dia ringan. Dia lagi ringan daripada oksigen dengan karbon dioksida. Helium 2, oksigen 16. Cikgu, Yo. kenapa bila kita sedia helium, kita punya suara kecil? Oh, itu Kenapa soal dia kecil? Sebab dia berkenaan dengan tekak kita. Bila helium ni dia masuk kat tekak kita, lepas tu dia masuk dekat satu tempat nama voice box. Peti suara, peti suara. Bila dia masuk ke peti suara tu kan, dia macam kecutkan sikit masa dekat situ. Faham. Dia tak bahaya sangat kalau sikit, kita ambil sikit. Jadi itu soal Kalau dia lebih kecil. jadi. tapi janganlah buat Kalau selera. ambil banyak apa jadi? Kalau terlalu banyak boleh jadi toksik. Dia akan tindak balas dengan darah. Faham. Sebab Sikit je. badan kita ni dia ada immune system. Jadi bila badan kita detect benda tu macam tak kena dengan badan kita, dia akan immune kita akan attack dekat benda tu. Itu bahaya. Okay, oxygen tanks of divers. Ni macam yang scuba diving tu. Okay, terusnya neon. Advertising board light. Ni dalam pengiklanan. Kalau kamu tengok kat kedai-kedai hipster, selalunya pakai benda ni lah. Lampu neon. Neon. Neon ni bagus sebab dia jimat. Dia guna Tenaga. Dekat LED tu. LED. Dia guna juga. Antara LED tu lain sikit dengan neon ni. Cuma neon ni lebih jimat lah sebab dia guna elektrik yang sangat sikit. Tapi kecerahan dia taklah cerah mana kan? Tak dengar. Habis? Tak, dia taklah cerah mana kan neon ni. Tak cerah mana. Dia kena tempat gelap-gelap betul-betul. Tapi dia lawa. Lawa lah, tapi lawa lah. Dia lawa. Okay, jelas Jelas. Bila Bodoh cikgu. ni asal tu. Okay. Okay, argon. Argon. Argon Dia ni used to feed mental. electric bulb. Kalau electric bulb ni dia lebih pada lampu yang selalunya dalam fizik Yang rumah zaman dulu. zaman dulu Yang warna kuning. lama. Kalimantan. Je ke? Kalimantan. Kalimantan tu lampu apa? Lampu orang dulu-dulu tu, lampu bilik air semua tu. Kalau kamu ada lah waktu tu. Kat kampung-kampung selalu Cikgu lah. yang lampu yang dekat tepi jalan, kuning tu kan? jalan tu. Lampu kat atas jalan warna kuning tu kan. Benda yang sama tak? Tapi dia ada argon. Lepas tu used to provide an inert atmosphere for welding in high temperature. Ni dekat tempat welding, dema kena cairkan besi tau. Dema kena cair betul-betul. So untuk mencairkan betul-betul besi tu, dia memerlukan tempat yang sangat panas. Jadi argon ni digunakan untuk memastikan tempat itu betul-betul panas. Itu maksud yang Tempat yang panas. Pernah pergi tempat welding tak? Pernah tengok orang pernah masuk kedai besi? Pernah tapi tak pernah tengok dia buat benda tu. Yalah, benda tu dia dekat dalam satu bilik. Dia tak boleh bawa kat luar sebab kat luar sejuk. Dia kena masuk kat dalam bilik betul-betul.
Masa panas tu panas gila Aigo. Ya, sampai besi, sampai nak cairkan besi, kita jarang kan Nak bagi dia berseti lembut Go. Cair. Cair tu, bukan lembut, cair terus. Oh. Kita yang masuk dalam bilik tu. Tapi benda ni kat kilang selalu, bukan dekat tempat. Cikgu, so yang kalau nak lebur ke emas pun guna ni juga ah. Yep. Tapi emas lagi tinggi. Lagi tinggi argon lah. Argentum lah. Argon. Argon. Argentum. Argentum bukan emas ke? Perak. Argentum perak. Aurum lah. AU emas. Argem. Mana EU? Saya tengok balik. Ni argon. Okay. Dekat ni okey Alah tak ada. Okay. Okay. Cikgu teruskan lah. Teruskan. Okay, krypton. Use in flashlight of camera. Ni dalam kamera, dekat dalam kita punya torchlight ni, kita guna krypton dalam tu. Tapi sekarang ni dekat flashlight, dekat phone kita dah tak ada dah, sebab dia makin kurangkan ruang. So tak perlu ada krypton. Sekarang ada dekat dalam torchlight je. Itulah, ni phone punya kamera lampu makin kecil. Sebab kita punya kamera makin lama makin kecil kan, mana ada makin besar kecuali macam. Sebab dulu kalau kamu tengok kamera phone besar tau. Kalau phone tahu. besar, lepas tu ketebalan dia sangat tebal. Bukan cantik pun. Dulu tak maju. Sekarang tak ada lah dekat phone. Sekarang dekat flashlight, kamera dengan torchlight je. Okay. Use in laser for eye retina treatment. Ni untuk bagi yang orang yang ada ni. Orang rabun. Apa? Betul. Tidak kurangkan rabun ni. Bukan kurangkan, hilangkan terus. Oh. Tapi banyak dia punya, kena pergi beberapa kali. Tapi mahal sikit lah. Dalam 3,000 ke 4,000. Hafiz. Boleh Hafiz? Untuk satu ni ke tu? Sebelah mata. Sebelah mata saja. 3,000 4,000. Mahal. Apa Hafiz ada? Apa? Aki kan rabun juga. Aki boleh Aku bukan rabun, aku silau. Okay. Okay, teruskan. Iaitu xenon. Macam tempat ni selalunya ada kat luar negara. Dia tujuan untuk bagi tahu kapal ada tanah kat situ. Ada pulau. Tapi kereta sekarang pun ada xenon juga kan? Kereta. Ada. Ya ke? Ada pernah tengok. Ada iklan. Cerah betul. Memang xenon ni memang sangat cerah. Dia apa function semua ni kan, dia untuk kawal haba dekat dalam sesuatu. Macam benda ni semua tertutup kan, tertutup. Ni pun tertutup. Dia nak kawal tenaga haba dekat dalam tu supaya lampu tu tak pecah. Sebab sebab macam kalau kita belajar asas, light energy equals to heat energy kan. Tadi equals tu akan menghasilkan tenaga haba juga kan daripada tenaga cahaya. Jadi bila tenaga cahaya yang terlalu banyak, tenaga haba pun akan jadi terlalu banyak. Jadi xenon ni dia untuk kawal lah benda tu. Xenon ni antara yang kuat lah untuk kawal tenaga haba dekat dalam sesuatu lampu. Tu yang digunakan kat dalam lighthouse lamp. Lepas tu ada dalam ubat bius pun ada guna xenon ni. Macam xenon dekat lampu ni dalam bentuk gas. Kalau use for anesthesia, dalam cecair. Okay, seterusnya radon. Used to treat cancer. Sebenarnya radon ni dia dua benda juga. Dia adalah untuk rawat kanser. Dan juga dia adalah punca kanser. So dia punca kanser juga sebenarnya. Dia selalu dapat kat mana? Selama ni kat hospital je. Okay. Radon ni pun daripada nama pun tengok macam dah radon radioaktif. Dia benda yang radioaktif. Radon ni dia boleh rawat kanser dan juga menjadi punca kanser. Tapi ikutlah kanser apa. Tahap 5. Disebabkan radon ni dalam bentuk gas. Jadi bila awak terhidu benda ni, dia akan efek dekat terdedah dekat gas je, dia akan
Dia akan rosak, dia akan punca kanser dekat dalam paru-paru. Kanser paru-paru. Okey. Kumpulan satu. Apa kumpulan satu? Kumpulan satu cikgu rasa sekejap. Tak sempat aku. Logam alkali. Belum lagi ke? Belum. Cikgu nak tengok dekat bahagian buku modul. Okey. Okey, buku modul. Okey. Koma ada buat tak yang cikgu tengok. Ya? Yang muka surat 55 tu. Ada. Ada? Okey. Yang soalan B1 sampai C. Itu X dan Z sama kan? Dia sifat kimia dia sama. X dengan Z. Ya, Kan? sama. Itu salah. Sama je. Sebab tengok dia punya ni electron valence. 281 281. Betul lah. Betul-betul. Tapi tak apa. Tapi semua dah buat dah kan? Tak apa. Tak apa. Cikgu nak tengok jawapan untuk B1 dulu. Okay. Kau mau jawab apa? Hafiz. Unsur. Nyatakan kedudukan unsur. Okay. The position of element Y in the periodic table. Okay. The position Y dia dekat group apa? Okay, lupa tu cakap. Kumpulan 4. Sekejap, macam mana nak cakap je go? Kedudukan je. Tak apa. Cikgu Grup 14. Group 14. Lepas tu Grup 14. skala 2. Skala 2. Oh, period 2. Ha. Okay, period 2. Okay. The number of proton in atom Y is 6. okay. Apalah. Betul? 6. Okay. Okay. Electron arrangement ni berapa? 2, 4. Okay, 2, 4. Okay, kita tahu dia group 14, period 2, electron arrangement 2, 4. Dan balance elektron dia? 4. 4. Wah. Balance elektron 4. adalah 4. Yes. Okay. How many shells does atom Y has? 2. 2 Alright. cells filled with electron. Okay. Cakap ni ada yang missing, ada yang tak jawab lagi tak? Ada missing tak? Ke semua dah cikgu tanya tu dah keluar? Ke kau ada? Sama tu semua. Sama yang cikgu ambil ringkasannya tadi. Okay, dapat. Kita pergi kat muka surat seterusnya dulu. 56. Okay, kita buat satu-satu Okay. List the elements in group 18 of the periodic table and write the electron arrangement of the atoms of elements. Okay, electron arrangement. Helium berapa? Helium 1. Macam mana? Electron arrangement ingat macam mana? Helium dia punya 2. Okay, betul 2. Neon? Neon electron arrangement 28. Okay, 2, 8. krypton. Okay. Argon Okay, argon pula. 288. Okay, 2, 8, 8. Okay, yang bahagian krypton ni dia agak rumit sikit. Sebab benda ni awak tak belajar lagi sebenarnya. Sebab dia makin besar. Ya, dia 2, 8, 8, 16, 8. 16, 8.
2, 8, 18, 2, 8. 8, 16 betul? 18. 18 ni 16. 18. Sekejap, sama. Aku tengok balik aku. Dia campur sekejap. 2 Kan, kan. tambah 8 tambah 18 tambah 2, 8. 8, 18, 8. Betul. Betul lah. 2, 8, 18, 8. Nah, ingat valence elektron dia kena 8. Tak boleh 6. 2, 8. Jadi 2, 8, 18, 8. Benda ni cikgu rasa cikgu nak bagi tahu dia 28, 18 dulu. Nanti sebab nak terangkan kenapa 18 tu susah sikit. Sebab dia dah masuk tajuk lain. Buat masa ni ingat dulu lah kenapa ingat dulu 28, 18, 8. 8. Okay, go. Okay. Okay, yang untuk users ni itu kita dah tahulah. Nanti awak isi sendiri kan bab tu. Okay, kita tengok yang bawah dia. All noble gas ni state the physical properties and the changes going down group 18. All noble gas are insoluble in water and cannot conduct electricity in all condition. Ni pun poin penting juga. Dia tak conduct electricity, tak selalu elektrik. Insoluble in water. Dia tak larut dalam air. Okay. Inilah sebuah ni guys. Yep. Okay, going down group 18. The atomic size is increasing because the number of Proton. lagi lain. Electrons. Lain. Mana ni? Apa yang menyebabkan dia besar? Sekejap. Ruang yang dia ambil. Density. Apa? Yang ni. Yang apa yang pegang elektron? Shell. Shell. Yes. Shell. The number of shells increase. Okay. Dapat? Cikgu yang kat atas tu apa? Yang mana? Yang electron management by releasing. Using. Yang mana? Yang atas tu. Yang mana? Uses ke? Oh, nak users tu. Oh, okay. Nak cuba juga ah. Okay. Boleh je. Users ni sama je macam yang cikgu terang tadi. Just macam kita tahu helium kita guna dalam weather balloons. Okay, weather balloons, oxygen tank. Okay. Dan Okay, neon. Okay, neon advertising board light. Pengiklanan. Okay. Argon, electric bulbs. Lampu. argon. Okay. Okay, krypton pula. Flash used in flashlight of cameras. Dan eye retina treatment. Okay. Lepas tu radon. Xenon. Xenon dia tak cakap kat sini. Tapi tak apalah, dia radon terus. Used to treat cancer. To get cancer. Ya. Dan Okay. Okay. Tengok bawah dia pula 2B. The melting point and boiling points are very low. Kalau kita tengok balik dekat jadual ni, dia kena dengan apa yang dia cakap situ. The melting point and boiling points are very low. Tengok semua negatif. Sejuk. Sejuk je lagi.
Sangat-sangat. Gila. Tapi bila kena urut? Very low. Dia tidak mau. Ha? Ya. Kenapa? Kecil macam masuk. Dia kata makan. Jelek tak? Tak. Dia kata ni. Van der Waals. Nanti sekejap. So cikgu teruskan dulu pasal yang ni. Okay. Okay. Are very low because atoms of noble gas are attracted by macam tadi dalam buku teks awak dia tulis attraction force. So awak tulis itu attraction force. Van der Waals force ni maksud dia macam yang ni kan, attraction force ni kan. Yang ni dekat slide ni, attraction force. Slide ni nampak tak ke cikgu dah tutup? Ada. Okay. Attraction force ni salah satu jenis dia adalah Van der Waals force. Itu maksud itu yang diterangkan pasal Van der Waals force ni. Dia ada banyak sebenarnya. Dia ada London dispersion, Van der Waals. Untuk sekarang ni kita tengok dulu dia punya bahagian attraction force dahulu. Modul awak ni semua macam advance sikit semua daripada buku teks. Terlebih. Yeah, tapi kita guna attraction force. Attracted by, attraction force, Van der Waals force. Okay, jelas? Ya. Yes. Less energy is required to overcome these forces. However, the melting and boiling point increase going down the group. Maksud dia, okay. The melting point and boiling point increase. Tengok, dia makin menaik. Dari negatif 269 sampai ke negatif 62. Dia makin naik bila makin ke bawah. Going down the group because atomic size increase. Makin besar. Ingat balik yang cikgu buat lukisan yang manusia-manusia pegang tangan. So, however, the melting points and boiling point increase going down the group because atomic size increase, causing the Van der Waals force to increase and more energy is required to overcome these forces. Maksudnya bila size dah besar, lepas tu attraction force tu pula makin kuat. Banyak tenaga yang dapat digunakan. Ya, banyak tenaga yang diperlukan. Untuk mengatasi tarikan tersebut. So, C-nya. more energy is required. Okay. Lepas tu the density is dah jelas lah yang bab tu. Ada apa persoalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kita tengok 2C. The density is low and increases The density is low and increases gradually because the mass increases greatly compared to the volume when going down the group. Maksudnya dia punya ketumpatan tu dia daripada rendah semakin meninggi disebabkan jejari dia dah tambah. Jejari apa? Shell tu dah bertambah. Shell dah elektron. Betul lah. Bila shell bertambah, elektron bertambah, berat dia pun makin berat. Jadi ketumpatan dia akan semakin tinggi. Proton pun menambah kan? Sama. Cikgu. Proton dia sama dengan elektron. Okey, proton sama dengan elektron. Okey. Dalam bulat biru ni ada apa? Nukleus. Ada neutron dengan proton. Q. Neutron. Okey, balik semula. Neutron dengan proton. Neutron dengan proton. Okey, proton. Dalam keadaan neutral, bilangan proton apa dengan bilangan elektron? Dia sama. Sebab dia nak natural. Betul. Sebab dia betul. Dalam neutral
Proton adalah Sama proton. Bilangan elektron. Elektron. Oh, ya. Okey. Ini dalam keadaan neutral. Kalau dalam keadaan macam tak neutral, macam dalam keadaan positif dan negatif, itu cerita lain. Tapi ini dalam keadaan neutral. Okey. Sekarang yang ni cikgu nak tanya bab. Okey. Kita ambil krypton lah. Dalam nukleus, betul lah, ada orang cakap nukleus tadi, betul lah nukleus tadi. Okey. Dalam nukleus tu ada apa? Neutron dengan proton. Neutron, proton. Betul, neutron. Ada proton. Proton. Neutron dia 6 tambah dengan proton. Neutron. Ya Allah, mengarut ni. Okey. Ada neutron dengan proton. Okey. Ni lagi satu cikgu nak tanya. Adakah dalam nukleus tu, adakah bilangan neutron dan proton sama? Tak. Tak, dia tak semestinya. Betul. Mm. Tak semestinya. Ada yang betul. sama, ada yang tak. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang tak. Okey, betul. Ada yang sama, ada yang tak. So, kenyataan ni tidak diterima. So, kita letak merah. Tengok. So, tak diterima yang ni. Yang ni betul dalam keadaan neutral. Yang ni tak. Dia tak semestinya. Okey, takat ni jelas tak? Ada apa soalan? Jelas. Okey. Sekarang kita tengok balik buku modul. Ya. Okay. Explain why argon does not react with hot tungsten filament in terms of electron arrangement. Okay. Argon atom has achieved stable. Okay. Tengok balik. Octet. Kenapa? Octet. Kenapa bukan duplet? Bukan 8. Alright. Betul. Octet electron arrangement. Okay. Argon atom does not need to Share. Betul-betul apa pengaruh ni? Menerima, memberi dan berkongsi. Share. Share, donate. Share, Donate. donate, give. Share, donate. Ya. Apa? Betul. Sedekah. Share, donate. Lagi satu. Share, donate. Elektron. Dia Bukan. dia tidak kongsi, dia tidak derma, dia tidak Menerima. ya menerima. Oh. Receive. Betul lah. Receive. Share, donate, receive. Okay, jelas tak? Ada apa soalan? Tak ada. Alright. Ada cikgu. Enggak ada. Okay, cikgu Ni, ada, musuh dalam salah satu. cikgu ada sediakan satu quiz nak test dulu koma. Jom. 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 Alright. Cikgu start dulu cikgu hantar link je. Okey. Cikgu hantar link dekat grup. Cikgu hantar dekat sini. Ada tulis nama. Tak boleh nama. Siam. Kan? Tak pilih nama. Cikgu tak pergi sekolah. Tak, cikgu bilik guru kunci tu, cikgu balik kejap lah. Lebih cikgu tak sihat. Cikgu tak sihat kak sebenarnya. Tak sihat. Demam.
Semoga cepat sembuh. Nopal. Oh, Nopal. Nopal Jadis. Okey, apa nama? Ada lah. Bagi tahu lah. Okay, apa nama dulu aku cakap? Baik. Mana ke? Sage Spirit. Aku Dil Dolores. Dolores. Ya ke? Mana tahu orang lain kau? Entahlah. Tak ada cahaya. Tengok ti. Tengoklah dulu. Tengok siapa nama kat atas. Kau siapa Dolores tu? Tuhan aku. Nanti Mana aku tahu. top 3 nanti PM cikgu tau. Okay. Baik. Habis. Galengga. Gam. Nopal. Lagi. Batu. 17. Oh, sejuk. Start. Rasa dah ni aku start dulu Alright. Okay, ready ya. Alay. Betul tu, habis. Ya. Nombor apa? Tu lah. Tengoklah. Nombor 1 Tengoklah dalam. Uish, betis. Aduh. Tapi berapa? Tak. Mana nama kau? Refresh balik. Nombor 5. Nombor 5.
tak beli lah siapa nombor satu tu. Sabar. Rombongan di sini. Tak tahu lah salaman dia tak tunjuk. Kan? Ha, dia jawab dulu, betul pada habis tu. Tahu lagu apa? Mana betul lagu kata. Oh, lepas awak jawab tu tak. Dia kalau salah tak boleh jawapan. Tak. Cikgu. Saya ucap balik. Satu lagi. Cikgu buat lagi satu cikgu. Ha? Buat lagi satu. Aku ingat dia ni. Tak mati. Dia tak puas hati. Ni ada homework juga. Homework ni dalam bentuk game, dalam bentuk game juga. Tapi bukan. Siapa minsang ni? Oh, betul lah aku salah faham. Wow. Ada kawan awak yang betul semua. Okay, tak apa. Kita tengok balik soalan dia. Soalan 1. Elements in group 18 are known as which of the following? Noble guesses. Yeah. Noble gas. Okay. Noble gases. Okay. Yes. Macam unreactive gas ni, unreactive ni betul, tapi itu salah satu ciri-ciri group 18. Yang dua ni tak ada apa-apa pun. Harmful peace. Okay. Which of the following physical properties describe group 18 elements? Group Has 18 low elements boiling generally point. has low boiling points. Kalau tengok dekat jadual tadi, semua negatif kan? So sangat rendah. Oh ni ramai juga yang jawab high melting point ni. Oh tak apa. Okay. Bila kita pergi ke bila kita tengok daripada group 18, atomic size semakin meninggi. Decreases. Decrease. Tak apa. Kesilapan. Okay. Noble gases do not undergo chemical changes even though heat energy is supplied. Daripada ayat ni, apa yang best untuk, apa yang terbaik untuk kita terangkan? Itu maksud daripada ayat ni, dia group 18 ni dia tak mengalami apa-apa perubahan ataupun gabungan mana-mana bila tenaga disalurkan. Kenapa tenaga tidak perlu digunakan untuk kepada group 18? Sebab dia dah capai elektron octet electron arrangement, maknanya dia dah stabil, maknanya dia tak perlu nak ubah apa-apa dah. Dia macam tu je lah. Itu cikgu cakap, dia tak perlu nak gabung apa-apa. Walaupun awak nak gabungkan dia dengan memanaskan dia sampai nak gabungan tu pun tak boleh. Apa-apa pun tak boleh. Dia hanya wujud sebagai dia sendiri sahaja. Okay. Faham tak daripada ayat ni? Faham? Okay, boleh eh? Boleh. Boleh. Okay. Which of the following is not a noble gas? Nickel. Nickel. Oh, ni misalnya keliru dengan hidrogen kadang. Tak apa. Okay. Which of the following pairs are incorrect? Ya, tengok incorrect maknanya mana satu kenyataan adalah tidak betul. Aduh. Argon used to treat cancer. So, apa yang used to treat cancer? Radon. Radon. Ya, Radon. betul, radon. Oh. Seterusnya. The following shows the information about element Y. Achieve stable octet electron arrangement used in lasers for eye retina treatment. Identify element Y. Krypton. Krypton. Cikgu, Yo. nanti dah kerja kan, katalah kita ambil bidang kimia kan, Ha? kita kena
kita kena hafal apa ni jadual. Dia tak hafal semua. Dia macam koma dah tahu sendiri. Oh macam tu lah, dah tahu sendiri. Tambah lagi tadi bila group 18, group 1, group 2 ni, koma tahu-tahu sendiri. Dia bukan nak kena hafal sebab bila koma dah lama cebur dengan bidang kimia, koma dah biasa jumpa. Macam sekarang ni kita nak bagi tahu lah macam mana dia kat group mana, period mana. Bila koma dah masuk bidang kimia, koma akan tahu macam tu je lah. Kenapa dia kat situ. Lagi detail lah. Macam tu, itu sebab dia tak payah hafal. Kimia ni sebenarnya tak payah hafal sangat. Macam fizik, fizik banyak kira. Bio banyak hafal. Kimia ni tengah-tengah. Ada yang hafal, ada yang kira-kira. Pun bidang banyak. Tapi sebenarnya kimia ni yang seronoknya kira-kira. Kan ni ke uji kaji. Apa? Uji kaji? Cikgu kenapa Francium dia tak ada video? Ha? Francium FR. Francium kat mana? Kumpulan 1. Sekejap, sorry. Kenapa dia tak buat uji kaji tentang ni Francium? Dia tidak bertindak balas dengan air. Dia cakap apa? Tak lah, bukan. Sebab saya cari kat YouTube Francium macam mana dia punya tindak balas, tapi tak ada. Dia satu ni kan, satu benda yang pasal periodic table ni kan, kesemua elemen ni kan, dia sebenarnya susah nak jumpa. Contohnya macam dekat buku modul awak, kau tengok belakang sekali, Eunubium tu. Nampak? Yang 285. 285 tu. UUB tu maksudnya dia tak jumpa lagi. Benda tu di dalam ni. Kenapa dah tulis dalam ni? Kenapa dia dekat dalam tu? Sebab saintis percaya, pakar kimia percaya benda tu ada, benda tu wujud, tetapi tidak ditemui lagi. Tidak ditemui tu maknanya saintis tak jumpa depan-depan, tapi bila buat scan, buat uji kajian lapangan, benda tu ada. Cuma tak jumpa depan-depan. Itu sebab dia sebelum ni macam ni. Yang sebelah-sebelah dia, Rowan Gintinium Darmstadtium ni, waktu cikgu belajar dulu, dia punya tulisan adalah UUM dengan UUM dengan UUC sebelah dia. Ni dia orang pun baru jumpa ni sebenarnya. Dua yang DS dengan RG ni baru lagi. Gila? Itu tak tahulah, tapi yang cikgu tahu waktu cikgu belajar lagi tak ada. Waktu cikgu sekolah menengah memang tak ada. Baru lagi. Selalunya macam bahan-bahan yang dekat petala 6 dengan 7 ni yang susah nak dapat dan juga radioaktif. Selalunya bahaya. Dia kata 1 gram dah berapa bilion kan? Tak, yelah cikgu cakap susah nak didapati, jadi dia mahal lah kan? Mahal. Macam belian pun susah nak jumpa. Tapi belian susah nak carbon dia, susah nak carbon. Emas, carbon. Tapi selalunya bahagian dekat period 6 dengan 7 ni semuanya bahaya sikit dia punya elemen. Banyak digunakan dalam bom. Kebanyakannya. Okay, jelas? Okay, jelas. Yes. Ni which of the following gases is filled in the light tube above? Hydrogen, oxygen, nitrogen, Neon. Dimaafkan nitrogen. Okay. Which of the following comparison is correct about helium and argon? Semua ni patutnya diterima semua, tapi tak apa. Argon has more free electron than helium. Sepatutnya yang soalan yang jawapan pertama ni sebenarnya boleh diterima lah sebenarnya. Sebab kalau tengok dekat ni, argon sepatutnya lebih tinggi. Yep.
Tak apa. Mungkin ada masalah soalan tadi. Tak apa, cikgu pun rasa cikgu ni bersalah juga, cikgu salah buat ni. Tak apa. Seterusnya, which of the following atomic structure belongs to group 18? Ha ni. Yang ni tak stabil. Yang ni dia bercas, maksudnya dia menderma. Yang ni dia menerima. Itulah. Betul lah. Ni. Waktu Cikgu Hafizah ada ajar dua-dua ni tak? Hafiz? Ada. Ada lah. Koma ada pergi dekat IG Dr. Hafizah tak? Cakap ada IG. Sama-sama. Tak ada IG. Ada. Cikgu Hafizah ada Ustaz buat lagi IG. ada buat video dekat Instagram pasal kimia ni. Kalau Hokma ada Instagram, kamu tengok lah IG Cikgu Hafizah. Banyak dah ilmu. Okay. Kat ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Okay, go. Okay, tak ada sebenarnya ada satu tugasan sebenarnya. Cikgu nak kamu buat mind map je sebenarnya. Peta minda untuk group 18 ni. Peta minda yang simple, jangan kompleks sangat. Jangan tulis ayat. Bagi poin-poin penting je. Helium ni. Kalau boleh kamu tulis lah, sebab kalau buat PowerPoint nanti susah pula. Buat ni je, tulis-tulis je. Nanti cikgu share macam mana cikgu buat peta minda. Okay?